Ya, saya ucapkan tahniah kepada Dr. Akmal Saleh, Ketua Pemuda UMNO Malaysia sekarang. Dan saya telah menghantar mesej kepada beliau semalam dan saya telah kata tahniah. Ini baru pendirian Ketua Pemuda yang berani, yang ada maruah, dan saya kata you are a worthy successor. Yang sebelum dia tu tak worthy lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali bersama dengan saya Khairi Jamaluddin. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua. Please hit the subscribe button dan jangan lupa untuk subscribe dan give us a like. So KJ, ada banyak isu yang kita nak bincang pada episod kali ini. Yes. Mungkin bermula dengan soal politik dalaman dulu. Okey. Ya. Soal minggu yang akan datang ni akan menyaksikan Perhimpunan Agung UMNO. Tapi membawa kepada Perhimpunan Agung UMNO tu banyak isu yang telah pun mendapat perhatian. Misalnya apa yang diputuskan oleh UMNO untuk menjemput rakan-rakan dalam kerajaan perpaduan, parti-parti lain, Pakatan Harapan lah, PKR, DAP, Amanah, GPS dan sebagainya. Yang mana Perdana Menteri PMX akan menjadi tetamu kehormat. Jadi itu satu pendirian yang diambil oleh UMNO Pusat. Tetapi yang menariknya, pemuda UMNO, Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh mengatakan bahawa Exco Pemuda Malaysia buat keputusan tidak menjemput mana-mana parti lain untuk hadir kerana dia nak selesaikan isu adik-beradik dalaman dahulu. Saya nampak KJ punya Instastory hari ini, hari kita rekod ni, yang memuji pendirian tersebut. Pandangan KJ, ini adalah satu perkara yang menunjukkan sekurang-kurangnya pemuda UMNO sekarang ada maruah. Adakah itu pandangan KJ dan kenapa? Ya, saya ucapkan tahniah kepada Dr. Akmal Saleh, Ketua Pemuda UMNO Malaysia sekarang. Dan saya telah menghantar mesej kepada beliau semalam dan saya telah kata tahniah. Ini baru pendirian Ketua Pemuda yang berani, yang ada maruah, dan saya kata you are a worthy successor. Yang sebelum dia tu tak worthy lah. Tak worthy successor. So sebab bagi saya, apa yang disebut oleh Dr. Akmal adalah dia nak selesaikan dahulu hal adik-beradik sebelum menjemput orang luar datang dan masuk ke rumah kita. Dr. Akmal secara tidak langsung mengakui bahawa bukan semua beres di dalam UMNO. Maknanya ada banyak isu yang perlu diselesaikan, terutamanya biarlah perwakilan meluahkan perasaan-perasaan daripada akar umbi tentang kerajaan campuran, tentang kerjasama kita dengan DAP dan PKR, khususnya dengan DAP. Belum ada apa-apa lagi, terus jemput dan meraihkan. Sebab jemputan ke Perhimpunan Agung UMNO ni, Syaril, kalau Syaril masih lagi ingat, dia reserve kepada rakan-rakan kita. Perasmian ucapan Presiden selalu dihadiri oleh Presiden-Presiden parti-parti komponen. Kita juga jemput daripada luar negara dan sebagainya, parti-parti dan juga wakil daripada parti-parti yang rapat dengan UMNO, Golkar, Fatah, Hamas, Palestin dan sebagainya, masuk CCP China. Tetapi kita tak pernah jemput mereka yang pernah menjadi seteru kepada kita. PAS kita pernah jemput lah. PAS pernah jemput selepas kita memeterai Muafakat Nasional. Tapi saya nampak Muafakat Nasional tidak mengundang reaksi dan kurang selesa di kalangan akar umbi. Akar umbi UMNO sekarang ni dalam keadaan yang tak selesa. Mereka faham kenapa perlu ada kerajaan campuran dan sebagainya. Saya rasa naratif Presiden tu dah diterima lah, ya. But they are not comfortable about it. So apa yang Akmal sebut adalah biarlah kita selesaikan semua ni dulu. Kita bukan dia kata dia tak setuju satu hari nanti mereka boleh dijemput. Tetapi dia kata cukuplah kita ada konvensyen perpaduan, tetapi untuk majlis yang keramat ini tak perlu ada. Dan saya difahamkan beliau ditegur oleh ibu pejabat UMNO, tapi masih UMNO lah, dia punya predecessor, dan juga oleh setiausaha kerja, oleh beberapa orang yang rapat dengan Presiden, tapi masih lagi berpendirian
seperti mana yang dia telah nyatakan lah, dia tidak akan jemput untuk persidangan pemuda. Saya tengok Dr. Akmal ni KJ, walaupun waktu pemilihan pandangan kita atau pandangan saya lah YB Shahar, tapi Dr. Akmal dalam hal ini sebenarnya mencerminkan apa yang saya dah agak tentang dia, iaitu mungkin dia calon pilihan Setiausaha Agung dan juga bekas Ketua Pemuda yang menyusun banyak perkara. Mungkin dia juga sebab itu menjadi pilihan presiden pada waktu pemilihan. Tetapi Dr. Akmal ni ada sikit maverick tendencies yang boleh membawa kepada situasi di mana dia tidak akan ikut memuta tuli. Dan ini mungkin indikator pertama. Ini indikator pertama dalam penggal inilah. Before this dia nampak follow, kita ingat dia minta maaf pada amanah waktu konvensyen perpaduan dan sebagainya. Tetapi ini kali pertama dia ambil jalan yang berlainan, dan kita nak tengok adakah beliau akan konsisten ataupun selepas teguran-teguran tu adakah dia akan terpaksa kendur. Jadi ini satu perkara untuk mereka yang mungkin tidak berapa mengenali Dr. Akmal, tidak berapa kenal dinamika dalam pemuda UMNO. This guy has the potential of doing something bit different. Saya pun hantar message semalam juga, sekali dengan message tahniah. Saya kata jangan minta maaf lagi lah. Saya kata don't apologize anymore. Dan I hope he does well. So kesimpulan dia, daripada kita tak endorse dulu Dr. Akmal sebab beliau dilihat pada waktu itu calon pilihan Empire, the Emperor, dan the regime, tetapi we are impressed. We'll give credit where it's due. Impressed, Go Dr. Akmal. Selain daripada isu pemuda Dr. Akmal dan pendirian yang sedikit berbeza, lead up kepada PAU ni juga membawa sedikit kata-kata yang kontradik antara satu sama lain pemimpin-pemimpin UMNO ni lah. Kita dah ulas tempoh hari tentang gesaan Ahmad Maslan untuk undi DAP. Kita dah dengar penjelasan-penjelasan selepas itu. Yang terbaru ialah perbezaan antara ataupun statement yang lain antara Puan Zarkashi dengan Ashraf Wajdi. Di mana Datuk Puan Zarkashi mempersoalkan langkah yang diambil oleh Menteri Ekonomi Rafizi Ramli. Dia katakan Rafizi Ramli ni tak mampu pulihkan ekonomi negara dan sebagainya lah. Terutamanya dari segi menangani kesan kejatuhan nilai ringgit. Dia juga bertanya sama ada Rafizi yang juga timbalan Presiden PKR mempunyai dasar yang lebih baik daripada Datuk Najib dulu. Dan apabila sindiran Dr. Puan Zarkashi ni kuat, respon untuk mempertahankan Rafizi Ramli datang daripada orang UMNO, iaitu Setiausaha Agung UMNO sendiri. Best friend Syarila. Dr. Ashraf Wajdi memberi peringatan kepada Dr. Puan Zarkashi agar tidak tembak kaki sendiri atau serang parti dan pemimpin lain dalam kerajaan perpaduan. Tapi Puan Zarkashi ni pun kita tahu bila dia kena tembak dia takkan, ataupun dia dibalas dia takkan diam, dia double down sekali lagi. Dan dia kata takkanlah kalau saya kritik Rafizi Ramli ni kira tembak kaki sendiri. Jadi ini satu trend, kita bukanlah nak memperbesarkan perbezaan pandangan berkenaan ini, tapi is I think noteworthy that in the lead up to PAU, as PAU akan melihat kedatangan ahli-ahli parti lain daripada UMNO, terutama daripada PH, sudah mula ada sindiran-sindiran terbuka terhadap pimpinan Pakatan Harapan yang datang daripada dalaman UMNO. Ya, saya melihat banyak sindiran ni sebenarnya datang daripada puak-puak bosku. Sebab untuk pengetahuan pendengar yang mungkin tak tahu sangat tentang dinamika dalaman UMNO, Puan Zarkashi ni adalah bosku. Dia memang tim bosku lah. Saya rasa dia bosku dahulu, lebih dahulu daripada Presiden. Dan satu lagi sindiran datang daripada Syarif Samad, kalau tak silap saya. Yes. Ya, Syarif Samad pada 29 Mei telah memuat naik sindiran, iaitu kini nilai ringgit jatuh lagi rendah sebab tak ada 1MDB, dengan disertakan dengan gambar Rafizi Ramli. Syarif Samad ni pun bosku lah. Bosku. So Ashraf ni adalah Zahid lah. Ashraf ni dia tengok mana dia untung. Wow. Ada ketika dia You bosku, are really on fire today, man. ada ketika dia akan pergi ke Zahid. Dulu kan dia tak suka Zahid. Okay. Kita anggap mungkin ada orang yang rasa dia berani, tapi dia tengok Masan tak boleh nak pergi, dia corner balik. So I guess we found your kryptonite. Okay, tapi dalam hal ini saya nampak banyak sindiran ni keluar daripada
tim bosku lah. Mungkin ada dua sebab. Mungkin tim Zahid ni mereka lebih invested dalam kerajaan perpaduan sebab Zahid TPM. Mungkin tim dan kita kena sebutlah orang macam Fuad Zakashi dengan Syarif Samad ni memang mulut laser. They just say what they want lah. They are veterans lah, especially Syarif Samad. I think dalam kes-kes yang lain pun mereka akan bagi kenyataan. Tapi dalam hal ini saya nampak mungkin sedikit ada mereka dah tak sabar sangat nak selesaikan isu pengampunan ni. Sebab apa yang saya dengar berlaku adalah kerajaan yang sedia ada, PM, TPM, mereka tidak mahu buat keputusan tentang pengampunan. Sebab jika mereka panggil mesyuarat lembaga pengampunan dan memberi nasihat kepada Yang di-Pertuan Agong supaya pengampunan itu perlu diberi, itu akan mengundang reaksi yang negatif di kalangan sebahagian daripada rakyat, terutamanya penyokong-penyokong Pakatan Harapan. Kalau mereka memberi nasihat kepada Yang di-Pertuan Agong untuk tidak memberi pengampunan, itu akan mengundang reaksi di kalangan orang UMNO dan juga penyokong kuat bosku. So apa yang saya difahamkan, what I understood is happening is that they are kicking the can down the road lah. Mereka tak nak buat keputusan. Mereka telah memberi arahan kepada lembaga pengampunan, jangan bawa fail itu dulu. Guna apa-apa alasan lah, fail tu masih lagi tak lengkap, laporan tak lengkap dan sebagainya, sebab tak nak buat keputusan. Dan maybe ini adalah tanda-tanda ketidaksabaran, impatience penyokong-penyokong bosku. I don't know. Okay, ya. Dan kita akan pantau kerana kita ada pernah melihat bagaimana bibit-bibit mulanya ketidakpuasan hati dulu against Tan Sri Muhyiddin dan Perikatan Nasional juga dibintangi oleh watak-watak yang sama, Puan Zakashi dan Syarif Samad dan sebagainya. Saya tak mengatakan ia akan ikut trend yang sama, tapi ia satu paralel yang harus dipantau. Okay. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua. Please hit the subscribe button dan jangan lupa untuk subscribe dan give us a like.